Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Selamat menyambut Ramadan yang ke-7 pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, direct to the point. Ada satu dokumen yang baru saja diterima yang amat penting berkenaan dengan Parlimen dan juga Parlimen Pilihan Raya Umum ke-15 dan juga untuk pembubaran Parlimen serta jatuh menjatuh, tumbang menumbang. Tuan-tuan dan puan-puan, pastinya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia, ampun tuanku, itulah yang sangat berkuasa, paling berkuasa dan yang akan menentukan sebenarnya sama ada baginda berkenan ataupun tidak untuk pembubaran parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu artikel yang sangat menarik, dokumen yang diterima daripada syahbudin.com.net. Oh, ini hebat sekali tuan-tuan dan puan-puan. Kamu perlu tonton sampai selesai. Jangan skip kerana ada maklumat yang penting. Sebelum itu, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, 6 April 2022 kemarin, artikel bertajuk jika kerajaan dijatuhkan lagi, lebih diharap Agung Isytihar Mageran sehingga PRU 15 diadakan. Pernah sekali tuan-tuan dan puan-puan, isu tentang Mageran ini hangat diperkatakan apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kalau saya tak silap, Mageran patut diadakan. Jadi terus senyap dan sekarang bangkit semula dengan artikel terbaru daripada syahbudin.com.net ini. Saya bacakan tuan-tuan dan puan-puan. Berikutan, Mahyadin Mat Yassin tidak lagi menyembunyikan hasratnya untuk kembali menjadi Perdana Menteri sebagaimana yang disahkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam pertemuan kedua-dua mereka. Di sisi lain, ia adalah ancaman secara langsung kepada kedudukan kerajaan yang sedia ada sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selain Tun Mahathir yang juga adalah selaku pengerusi pejuang tanah air atau pejuang, turut ditemui oleh Tan Sri Mahyadin Yassin ialah pengerusi daripada Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan juga pastinya Presiden daripada Parti Warisan Sabah iaitu Shafie Apdal yang telah dihubungi melalui telefon. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun setakat ini semuanya nampak menolak hasrat Mahyadin itu, tetapi ia tidak mustahil. Akhirnya menjurus ke arah menggerakkan hati Presiden Bersatu itu untuk bertindak menarik sokongan terhadap kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti kalaulah Presiden Bersatu itu tergerak hati untuk menarik sokongan terhadap kerajaan, confirm Parlimen perlu dibubar kerana tidak ada lagi majoriti. Harus diingat, antara ahli parlimen paling ramai di dalam parlimen, di dalam kerajaan ialah daripada Parti Bersatu. Jadi sekiranya Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin tarik sokongan, memang terpaksa confirm lagi, jatuh tumbang lagi Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan sekarang ini, jika tindakan menarik sokongan dibuat, mengadakan PRU dilihat sama sekali tidak sesuai kerana rakyat belum selesa dan belum bersedia. Malah kebimbangan terhadap ancaman COVID-19 sentiasa ada di mana-mana. Motifnya tidak lain ialah agar Ismail Sabri jatuh sebagai Perdana Menteri yang akhirnya akan memaksa pemilihan Perdana Menteri baru dibuat sekali lagi sebagaimana sebelum ini. Seterusnya membuka ruang yang terbesar kepada impian untuk Tan Sri Mahyadin Mat Yassin itu menjadi kenyataan. Itu demikian daripada artikel tersebut. Dan saya sambung semula membaca, tuan-tuan dan puan. Peratusan keluar mengundi yang rendah di Melaka dan Johor adalah gambaran jelas keadaan itu, yang mana rakyat Malaysia memang belum bersedia, belum selesa untuk mengundi. Tuan-tuan dan puan-puan, maka menyerahkan kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk memilih Perdana Menteri baru adalah harapan mereka yang berhasrat untuk menjatuhkan kerajaan itu. Lebih-lebih lagi bagi Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Bersatu, hanya dengan berjaya mendakap kembali jawatan Perdana Menteri sajalah dilihat sebagai satu-satunya pilihan untuk mendapat kembali nyawa menghadapi PRU 15 nanti.
Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai imbasan, sejak PRU 2018 yang lalu, negara telah menyaksikan 3 Perdana Menteri bertukar tangan berikutan kegairahan politik jatuh-menjatuh yang tidak berkesudahan sampai sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi ada ura-ura seperti itu. Aduh, tuan-tuan dan puan-puan. Perlukah jika Ismail Sabri dan kerajaan dijatuhkan kali ini, Perdana Menteri dilantik sekali lagi? Jika kita tentu pandangan pelbagai lapisan rakyat, tak kira orang kampung, komuniti perniagaan, profesional atau kelas pertengahan, secara umumnya mereka tidak mahu lagi melihat berlaku lagi kemelut dan pertukaran Perdana Menteri sebelum tibanya detik PRU 15. Bagi mereka, biarlah penentuan melalui mandat rakyat dan perebutan kuasa untuk menjadi Perdana Menteri itu dibuat ketika pengundian untuk PRU 15. Itu pun tariknya yang sesuai, bukanlah sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang masih di fasa awal endemik dan semua orang masih lebih memikirkan soal kehidupan dan bagaimana untuk mengisi semula poket yang sudah kering dan berlubang-lubang. Tetapi jika menjatuhkan kerajaan juga yang akhirnya menjadi pilihan para politikus yang rakus dan tamak itu, apalah daya rakyat untuk membantahnya? Selain mengharapkan tiada PRU diadakan dalam waktu terdekat ini, harapan mereka juga ialah agar Agung tidak sama sekali melayan sebarang cubaan untuk menukar Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini setelah 3 kali bertukar Perdana Menteri, dalam waktu tidak sampai pun 1 penggal setelah membuang undi, letihlah melihat drama yang sama berulang lagi. Harapan terbesar daripada rakyat kali ini adalah lebih baik Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan mageran saja bagi negara dalam tempoh tertentu, mungkin 6 bulan dan mungkin setahun sehingga waktu yang sesuai untuk PRU diadakan. Demikian daripada artikel itu. Saya sambung lagi. Berdepan dengan kerakusan politik yang tiada kesudahan dan tidak pun ada yang dilakukan untuk menjanjikan kesejahteraan untuk kehidupan rakyat, melainkan demi kepentingan diri sendiri mereka semata-mata, bernaung di bawah payung agung Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara adalah lebih daripada memadai untuk meneruskan kehidupan daripada membiarkan negara ini dikacau bilaukan oleh perebutan kuasa yang tiada titik noktanya. Lagipun melalui kerajaan baru dan Perdana Menteri baru ini, lebih-lebih lagi jika sosok yang pernah gagal sebelum ini diberi kuasa semula, bukan sahaja keadaan tidak menjadi lebih baik, keamanan dan kestabilan negara juga tidak mungkin wujud. Ditulis oleh Syahbudin Hussein 6 April 2022, diterbitkan di syahbudin.com.net. Tuan-tuan dan puan-puan, sila maklum bahawa artikel ini tidak semestinya menggambarkan pendapat dan pendirian daripada channel ini dan juga daripada admin The Twin TV. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat menyambut Hari Ramadan dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang tak lama lagi, dah tak sampai sebulan lagi. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.